Sindiket pelaburan dalam talian tumpas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. 101 termasuk 36 wanita disyaki terlibat sindiket pelaburan haram dicekup. Siasatan awal mengesyaki mereka merupakan petugas di Pusat Panggilan Pembekalan di Subang Jaya. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata sindiket yang dikenali GCM Asia itu dipercayai menggunakan media sosial dan rangkaian internet untuk mempromosikan pelaburan tersebut. Operator di bahagian pemasaran akan membuat panggilan. Dari segi siasatan sehingga sekarang kita dapati dia ada beberapa peringkat pelaburan ini. Dan perkara yang saya nak maklumkan pada hari ini melibatkan satu, merekrut mereka yang baru lepasan sekolah dan juga universiti untuk bekerja dengan mereka sebagai operator. Yang kedua, sindiket ini juga menipu pelaburan orang ramai di kalangan warga negara tempatan. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan atau 120B Kanun Keseksaan. Sejak beroperasi setahun lalu, sindiket dipercayai telah mengaut untung RM2 juta. 40 pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia ditahan selepas disyaki terlibat dengan aktiviti penyeludupan migran pukul 8 pagi tadi. Penahanan dilakukan pada jarak 1.0 batu nautika dari pesisir pantai Sungai Tiang, Rungkut, Perak. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Ahmad Adnan Basri berkata, maklumat kehadiran sebuah bot dalam keadaan mencurigakan itu diterima daripada orang awam. Bot tersebut dipercayai dalam perjalanan ke Tanjung Balai, Indonesia sebelum tersadai akibat kerosakan enjin. Kesemua tangkapan dan rampasan telah dibawa ke Markas Operasi PPM Kampung Aceh untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Seorang lelaki bergelar Datuk mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kota Tinggi Johor atas pertuduhan memandu kenderaan Lamborghini secara gopoh di Jalan Lebuh Raya Senai Desaru hujung bulan lalu. Tertuduh Datuk Lim Tian Seng, 65 tahun, yang juga ahli perniagaan membuat pengakuan tersebut di hadapan magistrate. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu pada 29 Julai di Lebuh Raya Senai Desaru. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh yang diwakili Peguam Muhammad Syakirin Syazwan Muhammad Nayan kemudian mengaku tidak bersalah bagi pertuduhan pilihan. Mahkamah menetapkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin. Manakala sebutan kes pada 5 September untuk serahan dokumen. Di Mahkamah Magistrate Shah Alam, seorang perunding pengurusan acara sambilan mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan atas pertuduhan mengendap. Dia didakwa menghantar gangguan berulang terhadap seorang jurugambar wanita di akaun Twitternya. Muhammad Syafiq Rosli mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan ke atasnya dibaca di hadapan magistrate. Tertuduh yang berusia 37 tahun itu merupakan individu pertama didakwa atas kesalahan berkenaan mengikut Seksyen 507A-1 Kanun Keseksaan. Sebanyak 92 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Melaka atas pelbagai kesalahan pada operasi pemandu warga asing Pewa petang semalam. Operasi di sekitar Melaka Sentral itu melibatkan 24 anggota JPJ. Pengarah JPJ Melaka, Muhammad Firdaus Sharif berkata, daripada 35 buah kenderaan diperiksa, 25 daripadanya telah disita membabitkan 2 kereta dan 23 motosikal. Tambahnya, mereka yang dikenakan tindakan terdiri daripada warga asing iaitu 16 Rohingya, 8 Bangladesh dan seorang Pakistan.
Hasil daripada operasi berkenaan, kita telah mengeluarkan 67 JPJP 22 dan 25 notis 641, iaitu 65 buah kenderaan disita. Di mana pecahan yang disita tu, notis 64 tadi, 23 buah motosikal dan 2 buah kenderaan kereta. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas taklimat khas EID Awam dan MyJPJ bersama pengamal media di Bukit Katil, Melaka. Menurutnya, tindakan tegas akan diambil terhadap pemilik kenderaan berdaftar yang membenarkan kenderaan mereka dipandu warga asing tanpa lesen. Sementara itu, operasi bersepadu di Labuan turut melakukan pemeriksaan keselamatan jalan raya. Sebanyak 287 kenderaan diperiksa dan daripada jumlah itu, sebanyak 40 kenderaan diambil tindakan. Selain itu, 12 kesalahan direkodkan membabitkan 28 notis telah dikeluarkan dan 1 tangkapan terhadap individu yang gagal dalam ujian air kencing. Dan kita mengambil operasi ini adalah untuk mengurangkan statistik kemalangan dan juga melanggar peraturan di bawah APJ, iaitu secara kolaborasi dan juga meningkatkan sinergi bersama dengan agensi lain iaitu PDRM, ADK dan JIM. Dan pada masa yang sama, operasi sebegini adalah untuk meningkatkan perception of being caught dan untuk meningkatkan pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati di jalan raya. Baik, Kerajaan Perpaduan tidak pernah meminggirkan Kelantan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan Kelantan sebenarnya negeri yang menerima peruntukan tertinggi bagi aspek pembangunan. Justeru dakwaan Kelantan dianaktirikan tidak benar sama sekali. Pandangan yang tidak ikut fakta. Saya dah bagi tahu peruntukan ke Kelantan paling tinggi. Kita bantu tempatan banjir, kita bantu bagi air. Patut dia tanya bagaimana pengurusan Kelantan. Sepatutnya pemimpin muda patut lebih berani membetulkan masalah dalaman dia di samping memberikan cadangan. Semua cadangan penting kerajaan negeri Kelantan saya telah terima. Tempatan banjir, air bersih, pembangunan negeri. Malah peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Perpaduan sekarang lebih banyak daripada kerajaan yang diberikan oleh PAS dan Bersatu masa mereka dalam kerajaan. Datuk Seri Anwar mengulas dakwaan Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman dalam debat model ekonomi baru Malaysia yang menyatakan Kerajaan Persekutuan menganaktirikan Kelantan dari segi peruntukan. Dalam pada itu, lebih banyak pelaburan asing dan domestik akan masuk ke Kelantan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, inisiatif tersebut kini fokus Kerajaan Perpaduan selain pemerkasaan sektor pendidikan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Azam kita selepas kemenangan di Kelantan, kita akan bawa lebih banyak pelabur asing untuk datang ke negeri Kelantan bagi peluang pekerjaan kepada anak-anak Kelantan bekerja di negeri Kelantan. Kita tidak mahu anak Kelantan lebih ramai yang menganggur. Akhirnya terpaksa mencari kerja di tempat luar. InsyaAllah tidak kurang daripada 100,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 5 tahun akan dapat diwujudkan. Golongan belia merupakan generasi penentu bagi kejayaan membentuk kerajaan negeri yang sealiran dengan Kerajaan Perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sokongan golongan belia akan membantu Kerajaan Persekutuan merealisasikan aspirasi memajukan setiap negeri. Peranan generasi kedua Felkera antaranya dan generasi kedua di lain-lain susun lapis masyarakat mesti komited untuk sama-sama mendukung aspirasi dan cita-cita bagi memajukan seluruh negeri tanpa sebuah negeri pun terpinggir. Lantas dalam situasi yang begitu, apabila landscape politik telah berubah, apabila ekonomi madani telah dibentang dan dihamparkan untuk kita semua,
mustahil dalam tempoh hanya lebih sedikit 8 bulan. Sebuah perancangan ekonomi yang begitu komprehensif telah dibentangkan kepada kita semua. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga pengurusi Barisan Nasional berkata demikian ketika berucap pada Majlis Apresiasi Generasi Kedua FEKRA Berhad di Ibu Negara. Anak orang asli yang berjaya menjejakkan kaki ke Institusi Pengajian Tinggi IPT akan menerima RM1,000 seorang melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Timbalan Perdana Menteri juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata kerajaan menyasarkan 400 anak orang asli akan melanjutkan pelajaran ke Menara Gading tahun ini. Tahun ini target saya 400 orang asli akan masuk ke universiti. Saya fikir lebih daripada itu akan dicapai. Mulai tahun ini, mana-mana anak orang asli yang dapat surat tawaran masuk ke universiti, JAKWA akan memberikan tunai sebanyak RM1,000 kepada pelajar-pelajar orang asli. Tambang penerbangan percuma juga bakal ditawarkan kepada anak orang asli yang akan melanjutkan pelajaran ke Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa pelancaran Karnival Kerjaya Madani bersama Hawa Malaysia di Dewan Serbaguna JAKWA Batu 12 Gombak. Memang terbaiklah bagi kami untuk anak-anak yang akan masuk untuk pelajaran kan. Jadi itu memuaskanlah bagi saya. Timbalan PM kita telah memberi kira kata-kata yang bersemangat untuk pelajar-pelajar anak-anak kami yang muda yang akan melanjutkan pelajaran ke mana sahaja. Kami ingin berterima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri kerana menyumbangkan wang untuk anak-anak orang asli. Dana iklan digital bernilai RM21 juta dilancar bagi menggalakkan PKS mengiklankan produk di platform kandungan tempatan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, menerusi dana itu, PKS hanya perlu membayar RM1,000 dan bakinya RM7,000 disubsidikan oleh syarikat swasta. Saya lihat perkhidmatan yang disediakan ini mampu mengubah landscape terutama dari segi pemasaran, menyediakan satu platform baru kepada SME, peniaga-peniaga dan usahawan-usahawan yang lebih tertumpu, lebih bersasar, targeted, dan di samping itu membantu menyediakan ruang terutama kepada media tempatan. Kalau dalam konteks ini semestinya media prima sebagai permulaan untuk memanfaatkan platform-platform yang sedia ada. Dana berkenaan dapat membantu mengembalikan hasil perbelanjaan pengiklanan itu ke dalam kitaran ekonomi negara. Baik, ini pula mengenai sekolah khas untuk pelajar dari keluarga paling miskin. Kementerian Pendidikan sedang memperhalusi mekanisme yang akan menjadi model khas bagi menetapkan kriteria penting untuk lokasi pembinaan projek rintis berkenaan. Kita dalam proses untuk menentukan sama ada dia akan melibatkan, tapi mekanismenya sedang diperhalusi. Ada kemungkinan dia akan menjadi model khas. Ya, jadi model khas ini kita akan tetapkan beberapa kriteria penting, menumpukan betul-betul kepada isu-isu yang terkait rapat dengan kemiskinan, bantuan dan juga keadaan yang akan memberikan sokongan kepada ekosistem keseluruhan sekolah itu. Penyedia platform perkhidmatan media sosial memberikan kerjasama baik dalam usaha memadam kandungan menyentuh isu agama, raja dan kaum 3R sepanjang kempen PRU DUN ke-15. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Chin, ia berdasarkan laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang dipertanggungjawabkan untuk menyekat kandungan terbabit terutama dari parti politik.
minta bantuan mereka untuk padamkan konten-konten yang sentuh isu 3R. Saya percaya tindakan susulan akan juga diambil oleh PDRM. Tetapi kalau dari segi tanggungjawab setakat ini, MC-MC adalah dipertanggungjawabkan untuk ambil tindakan serta-merta, iaitu pastikan kandungan yang bertoksik ini bolehlah dipadam, di take down secepat mungkin supaya dia tak menjadi sesuatu perkara yang tidak diingini. Beliau turut menasihatkan calon-calon bertanding agar tidak menggunakan isu 3R semasa kempen, sebaliknya menjelaskan tawaran manifesto kepada rakyat. Penyediaan pembangunan prasarana dan infrastruktur asas yang lebih baik perlu diberi fokus untuk pembangunan ekonomi 6 negeri yang bertanding dalam pilihan raya negeri terutama Kelantan, Terengganu dan Kedah, dan ia dapat direalisasikan sekiranya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dapat bekerjasama. Sekarang ini salah satu cabaran terpenting adalah menyediakan infrastruktur asas yang boleh memberikan keselesaan kepada masyarakat tempatan dan juga boleh menarik pelabur. So infrastruktur asas ini seperti jalan, air, apa lagi, waste management, kan? Itu adalah salah satu bentuk-bentuk infrastruktur asas yang boleh lagi dipertingkatkan. So sekarang ini ketiga negeri ini perlu bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan kualiti infrastruktur air terutamanya. Setiap negeri mempunyai aset tersendiri dan kerjasama sedia ada perlu dipertingkat agar pelan ekonomi yang dibawa bakal memberi impak yang besar kepada rakyat dan ekonomi negara. Sekarang ini salah satu... Baik, menjelang hari pengundian PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu Sabtu ini, 36,000 pegawai dan anggota PDRM siap siaga menghadapi proses pengundian di 6 negeri. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin memberi jaminan keselamatan pengundi menjadi keutamaan selain memberi tumpuan kawalan keselamatan di lokasi strategik yang berkemungkinan menjadi sasaran pihak tertentu. Bersiap siaga. Tempat-tempat strategi ini memang kita ada. Terutamanya di istana. Kita tidak mahu juga istana ataupun maksudnya Sultan ini diganggu tengah malam untuk angkat sumpah tengah malam. Kita pun akan menentukan bahawa keselamatan istana itu sangat penting. Sementara itu, PLAS pula menjangkakan 1.9 juta kenderaan menggunakan lebuh raya berkenaan menjelang hari pengundian. Pengurus Besar Kanan Operasi PLAS Muhammad Yusof Abdul Aziz menyatakan kerja-kerja penyelenggaraan naik taraf atau pembinaan dihentikan bermula esok hingga Ahad. Namun kerja-kerja kecemasan yang melibatkan kemalangan dan pembaikan kritikal masih diteruskan. Fasiliti di hentian rehat dan rawat dipastikan beroperasi 24 jam sehari bagi menampung kehadiran pengunjung. Pengguna jalan raya dinasihat merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Dalam mempertahankan agama Islam sebagai agama persekutuan, Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ketepikan hak setiap rakyat berbilang kaum. Saya tidak akan bertolak ansur mempertahankan hak setiap rakyat, apa juga agama, apa juga kaum. Hak dia jangan kita khianat. Ini majoriti yang dengar Melayu. Orang India ada, Cina ada. Kalau nak selamatkan negara ini, tunjuk compassion dan kasih sayang kepada semua rakyat. Beliau berkata demikian pada program Grand Finale Kuala Selangor di tapak Pasar Malam Bestari Jaya. Kira-kira 13,000 individu telah tampil membayar dan melunaskan cukai tertunggak di bawah program pengakuan secara sukarela. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata LHDN berjaya mengutip cukai tambahan sebanyak RM100 juta dalam tempoh 2 bulan program dilaksana.
13,000 orang telah datang di seluruh Malaysia di LHDN dan jumlah kutipan tambahan ialah 100 juta ringgit. Jadi kita ada berapa bulan lagi? Kita ada 10 bulan lagi. Kita ada 10 bulan lagi ya. Yang ini 100 juta. Kita jangan pergi last minute. Kita pergi seberapa awal yang boleh. Dah 13,000 orang. Sasaran kita 50,000. Jadi jangkaan melebihi sasaran. Kerajaan yakin jumlah kutipan cukai tahun ini lebih tinggi berbanding tahun 2022 iaitu sebanyak 175 bilion ringgit. Malaysia mempunyai kelebihan yang boleh menarik minat pelaburan syarikat luar untuk membuka pusat data pada masa akan datang. Seterusnya, merealisasikan hasrat menjadi hub pusat data rantau Asia. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, sejak 2021 hingga Mac lalu, negara telah menerima pelaburan melibatkan pusat data 76 bilion ringgit. Ini terbukti dengan komitmen pemain industri menerusi perjanjian bekalan elektrik antara TNB dan 4 pemain pusat data melibatkan bekalan dengan jumlah kapasiti 1,500 megawatt. Sehingga kini 4 syarikat berkaitan pusat data telah menjadikan Malaysia lokasi pilihan termasuk yang terbaru GDC NTP di Iskandar Puteri melibatkan nilai pelaburan 4.8 bilion ringgit. Dalam pada itu, MITI sedia menerima cadangan dan berbincang dengan Saudi Aramco sekiranya syarikat tersebut berminat melabur di Kemaman Terengganu. Sehingga kini belum ada perbincangan rasmi dengan syarikat minyak dan gas terbesar dunia itu. Petronas dengan Aramco sebenarnya dah ada pelaburan bersama iaitu di Pengerang sejak tahun 2017. Jumlah pelaburan pun besar ya, 7 bilion US dollar. Dan kalau mereka nak pergi ke Terengganu, saya dengar mungkin Kemaman kan. Kita di Maida dan MITI memang kita welcome lah pelaburan begitu. Jadi kalau ada peluang untuk mereka teruskan pelaburan mereka di negara Malaysia, kita bersedia untuk menerima lah. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah lebih banyak kerjasama dan penerokaan yang benar serta beretika perlu dilakukan berpandukan konsep Islam dan bioperubatan. Ia supaya dunia lebih bersedia berdepan cabaran kesihatan global pada masa hadapan. Titah baginda, walaupun pandemik COVID-19 yang bermula 3 tahun lalu kini bukan lagi kecemasan kesihatan global, namun kesan perubatan, emosi dan sosial terus dirasai masyarakat di seluruh dunia. But the need to react so rapidly in the face of crisis left little space to consider the deeper psychological and ethical implications of such an event, such as, for instance, how to balance an immediate medical threat to one vulnerable group with the potential longer-term mental health impact on another. Baginda bertitah demikian semasa pelancaran buku ilmiah terbitan Springer berjudul Islam and Biomedicine di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam di Ibu Negara. Buku tersebut disunting Fellow Pusat Pengajian Islam Universiti Oxford Datuk Dr. Afifi Al-Akiti dengan hasil kerjasama pakar perubatan Universiti Chicago Dr. Asim Padilla. Golf Piala Corolla Cross, jago golf negara Gavin Green menjuarai kejohanan tersebut sekaligus menjadi gelaran pertamanya di laman sendiri sejak trofi Tun Ahmad Sarji pada Februari tahun lalu. Pada aksi pusingan ketiga yang berlangsung di Kelab Golf Palm Garden hari ini menyaksikan Gavin mencatat 5 di bawah par 67 pukulan. Keputusan itu membolehkan beliau muncul pemenang dengan catatan keseluruhan 16 di bawah par 200 pukulan.
Sepanjang aksi 18 lubang hari ini, Gavin turut berjaya melakukan 6 birdie selain hanya melakukan 1 bogey. It's a bit of a revenge for myself. So, obviously, Paul, Irvin, they all played well. There's a few good players that were coming up, and I think for me it was more for myself and trying to push myself to be better, to be stronger, to try to keep my nose in front of everybody else. So. Selaku pemenang, Gavin membawa pulang hadiah utama RM31,500. Menjelang kejohanan badminton dunia di Copenhagen, Denmark pada 21 hingga 27 Ogos ini, perseorangan lelaki utama negara Lee Zija dijangka berdepan cabaran sengit pada kejohanan berprestij itu. Berdasarkan undian Persekutuan Badminton BWF hari ini, pemain di kedudukan ke-13 dunia itu akan menghadapi laluan berliku untuk memburu kejuaraan. Ini kerana beliau terpaksa membuat perhitungan dengan pemain di kedudukan ke-5 dunia dari Indonesia, Jonathan Christie, pada pusingan pertama berdasarkan undian tersebut. Namun tidak mustahil bagi bekas juara kejohanan Asia 2022 itu mencipta kejutan susulan peningkatan prestasinya yang ketara dalam ranking dunia selepas mara ke peringkat separuh akhir terbuka Australia minggu lepas. Sementara itu, Ang Ziyong juga berdepan laluan sukar apabila diundi bertemu pemenang pingat gangsa edisi 2022 dari China, Zhao Junpei. Perkembangan trofi juara-juara Asia ACT 2023, skuad hoki lelaki negara berjaya melengkapkan saingan Liga Sepusingan di Chennai, India dengan kemenangan 1-0 ke atas Korea Selatan. Dalam aksi berlangsung di Stadium Mayor Radhakrishnan itu, jaringan padang dihasilkan Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal pada minit ke-22 menjadi pemisah kedua pasukan sekaligus menghadiahkan 3 mata berharga buat Malaysia. Kemenangan itu meletakkan skuad negara di tangga kedua dengan 12 mata biarpun telah mengesahkan slot ke pusingan separuh akhir ACT lebih awal pada Isnin lepas. Hanya 4 pasukan terbaik layak ke separuh akhir saingan ACT itu. Malaysia dan Korea Selatan akan sekali lagi bertemu di separuh akhir esok. Dalam satu perlawanan, India akan bertemu Jepun. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Saya Miza Yusni Muhammad. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.